Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kumpulan 5 daripada pelajar program Diploma Pendidikan Pasca Siswaza Pendidikan Islam kumpulan 2 ambilan Jun 2020 di IPG K Bahasa Melayu akan membentangkan mengenai satu subjek iaitu EVUP 2102 Sosiologi dalam Pendidikan yang memfokuskan kepada konsep mobiliti sosial. Saya Putra Muhammad Muiz bin Mahyudin sebagai pembentang yang pertama bersama-sama dengan rakan pembentang yang kedua iaitu Wan Amirul bin Wan Mahzir, dan pembentang saya yang ketiga ialah Nadihatul Wahidah binti Muhammad Syafi'i. Pensyarah kami ialah Puan Syarizan binti Abdul Hamid daripada Institut Perguruan Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur. Baiklah, kita tanpa melengahkan masa, kita terus pergi kepada apa itu definisi mobiliti sosial. Alright. Kita lihat kepada mobiliti. Mobiliti adalah perihal mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain yang merangkumi berpindah tempat tinggal, bertukar pekerjaan dan sebagainya. Manakala sosial adalah segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. So ini yang telah didefinisikan oleh Kamus Dewan Pelajar edisi yang kedua. Mobiliti ni dikata bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tak semestinya tempat tinggal saja, mungkin bertukar pekerjaan dan sebagainya. Okey? Manakala sosial macam biasalah, sosial apa-apa saja hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Alright. Seterusnya kita lihat ada pendapat daripada novel Linden, ini saya quotekan. Katanya satu proses perubahan atau pergerakan seseorang atau sesuatu kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam sesebuah masyarakat dan boleh berlaku antara generasi juga secara intergenerasi. Alright. Kalau saya lihat definisi ini, kalau kita lihat definisi ini, dia lebih memfokuskan kepada stratifikasi sosial, kan? Stratifikasi sosial, tingkatan-tingkatan yang berada dalam sosial. Secara mudahnya kita ada golongan rendah, golongan menengah dan golongan atas. Alright. Kita ataupun dengan secara lebih mudah, mobiliti sosial ini kita boleh katakan sebagai pergerakan individu ataupun kelompok antara kedudukan berbeza dalam stratifikasi sosial masyarakat. Pergerakan individu atau kelompok antara kedudukan sosial dia, yang berbeza dalam stratifikasi sosial masyarakat. So, itu yang diceritakan ataupun yang diperkatakan oleh novel Linden ini pada 2017. Jadi, mari kita lihat apakah pendapat-pendapat tokoh berkaitan definisi ataupun berkaitan dengan mobiliti sosial ini. Yang pertama saya quotekan daripada Paul B. Horton dan Chester L. Hunt pada tahun 1992. Dia mengatakan bahawa mobiliti sosial ini dapat diertikan sebagai satu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial. So Paul B. Horton dan Chester L. Hunt ni, dia kata mobiliti sosial tu bergerak bukan pindah tempat tinggal, tapi perpindahan kelas sosial. Apa maksud kelas sosial? Kelas sosial tu macam kita tengok segi piramid stratifikasi sosial, rendah, menengah dan atas. Mungkin perpindahan bergerak daripada bawah ke atas, daripada rendah ke menengah, kan? Dan mungkin dari menengah ke rendah. Okey. Dan pendapat ini disokong oleh S.A. Willa Haki. Haki dia pada tahun 1982 dia telah menyatakan bahawa mobiliti sosial sebagai pergerakan individu dalam
individu atau kumpulan dari satu status ke status yang lain dalam masyarakat. Kan kita belajar ada status sosial, ada kelas sosial dan ada apa lagi? Kuasa sosial kan. So ada tiga benda tu yang penting. So ini Haki dia cerita ataupun dia definisikan mobiliti sosial tu melalui status sosial. Okey? Kalau tadi Paul B. Horton dan Chester L. Hunt dikata melalui kelas sosial, tapi Haki kata daripada sudut status sosial. Okay, kita tengok yang lebih contemporary, Wan Hamdi Wan Sulaiman. Dia kata bahawa mobility sosial ini ada dua jenis. Ini mobility sosial ini ada dua jenis, iaitu upward mobility dan downward mobility. Apa maksud upward? Upward maksudnya perubahan dari satu kelompok sosial berpendapatan rendah ke kelompok sosial berpendapatan tinggi. Manakala downward mobility pula merujuk dari berpindahnya kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi menjadi masyarakat yang berpendapatan sederhana. Kalau kita buat dalam bentuk carta piramid, kalau piramid yang bawah itu berpendapatan rendah, yang tengah itu berpendapatan sederhana, yang atas itu berpendapatan tinggi. Okey? So, apa yang Wan Hamdi Wan Sulaiman ni cakap, kata perpindahan ataupun mobiliti sosial ini sebenarnya dia berlaku apabila orang yang berada di kelompok berpendapatan rendah ini dia naik menjadi kelompok berpendapatan tinggi. Itu adalah upward. Kalau downward pula, yang berpendapatan tinggi itu turun kepada berpendapatan rendah. Contohnya, boleh kita lihat contohnya, mungkin satu pelajar ataupun satu individu ini dia belajar bersungguh-sungguh sehingga dia berjaya. Asalnya dia daripada keluarga miskin. Bila dah lama dia belajar bersungguh-sungguh dan dia dapat pekerjaan yang lebih bagus dan gaji sudah tentu lebih menyenangkan dan menyelesa. So maka dia ni tak, bila dia dah berkejaya, dia ni tak lagi berada di dalam kelompok sosial yang berpendapatan rendah. Dia naik sikit. Mungkin berpendapatan sederhana ataupun berpendapatan tinggi. Itu adalah upward mobility. Manakala downward mobility mungkin di ataskan faktor-faktor, contohnya macam kita sekarang ni krisis COVID-19 kan. Mungkin disebabkan krisis COVID-19 ni ramai yang orang kehilangan kerja. Mungkin dulu dia accountant, lepas tu dia kehilangan kerja. Dulu dia berpendapatan tinggi, sekarang dia dah berpendapatan rendah. Sebab apa? Sebab dah tak ada kerja. Bila dah diberhentikan kerja, so dia buatlah kerja-kerja kampung, maka pendapatan dia dah tak sama macam dulu dan dia telah turun menjadi kelompok sosial berpendapatan rendah. So itu salah satu contoh upward mobility dan downward mobility. Wan Hamdi Wan Sulaiman dia kata apa? Tujuan downward mobility ini tidak lain untuk menghapuskan perbezaan mengenai si kaya dan miskin. Perbezaan antara si kaya dan si miskin. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa mobiliti sosial ni ada dua jenis juga. Ini pendapat lain, bukan berkaitan dengan upward dan downward. Dia kata mobiliti secara menegak. Perpindahan sosial itu secara menegak. Mobiliti sosial itu secara menegak dan mendata. Menegak, mendata. Maksudnya apa? Kalau dalam piramid, kelas yang paling bawah adalah golongan rendah. Golongan menengah yang kedua dan yang paling atas golongan tinggi. Dia kata kemungkinan yang dia kata tadi, mobiliti menegak itu daripada rendah naik ke menengah, dari menengah naik ke atas, golongan atas, ataupun golongan atas turun ke golongan menengah, ataupun golongan atas turun ke golongan rendah. Dia konsep dia lebih kurang macam upward mobility. Okey. Ni mobility menegak. Manakala mobility mendata
maksudnya apa? Dia ada perubahan, ada mobiliti sosial yang berlaku pada diri dia, tapi dia masih berada dalam kelompok yang sama. Contohnya saya nak bagi contoh petani. Petani ataupun pesawah. Pesawah apabila sawah dia dituai, mungkin dia dapat dalam satu masa 10,000 ataupun 20,000. Tapi dia tak naik menjadi golongan menengah ataupun atas. Sebab apa? Dia tak naik. Sebab dia masih menjadi seorang petani. So kalau dibandingkan antara petani-petani, okey, dia berada petani yang paling atas, tetapi dia berada dalam golongan rendah lagi. Itu contohnya. Kalaulah dia nak bergerak kepada golongan menengah ataupun golongan atas, mungkin dia ni asal daripada petani, lepas tu mungkin dia dah bekerja dengan contohnya pengurusan mada, pengurusan yang berkaitan dengan sawah ni, mada. So bila dia bekerja dengan mada, dia boleh menghasilkan inovasi yang tinggi, lepas tu dia dinaikkan pangkat dalam kerjaya dia. So asal-asalnya dia petani, dia naik menjadi golongan menengah ataupun golongan atas. Itu adalah contoh bagi mobiliti menegak dan contoh bagi mobiliti mendatang. So secara kesimpulan dia, saya boleh buat ataupun saya boleh katakan secara ringkas dekat sini bahawa mobiliti sosial ini adalah pergerakan sesuatu kelompok berdasarkan kepada kelas sosial dia ataupun status sosial dia. Apa-apa pun merujuk kepada stratifikasi sosial, tingkatan sosial yang berlaku dalam masyarakat ketika itu. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada Ustazah Najihatul Wahidah untuk membentangkan mengenai perkara yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang contoh-contoh mobiliti sosial. Kita tengok apa dia contoh-contoh mobiliti sosial. Secara umumnya, contoh mobiliti sosial ini dapat dilihat dari aspek-aspek berikut. Yang pertama, faktor pendapatan. Apa yang kita maksudkan perubahan daripada faktor pendapatan ni? Perubahan taraf hasil hidup, hasil peningkatan dalam pendapatan atau pencapaian tanpa menukar status seseorang secara automatik, tetapi menyebabkan peningkatan dalam taraf hidup seseorang. Sebagai contoh, seorang pegawai peringkat rendah dinaikkan pangkat menjadi pengurus cawangan dan sekaligus gaji dan pendapatannya juga bertambah. Status sosial ini dalam kalangan masyarakat tidak dapat dikatakan naik apabila ia tidak mengubah taraf hidupnya dan dia memutuskan untuk tetap hidup sederhana ketika seperti ia menjadi pegawai rendah. Apa yang cuba nak disampaikan kat sini, walaupun perubahan yang berlaku daripada pegawai rendah dinaikkan pangkat menjadi pegawai yang lebih tinggi, untuk jawatan yang lebih tinggi, maka dekat situ dia ada perubahan dari segi pendapatan dia, daripada pendapatan yang rendah kepada pendapatan yang lebih tinggi. Tetapi apa yang nak disampaikan dekat sini, tak semestinya dengan berubahnya pendapatan tu tadi, status sosial dalam kalangan masyarakat tu juga akan berubah. Kalau dia masih mengekalkan cara hidup dia masa dia pegawai yang rendah tadi, status sosial masyarakat dia tak berubah pun. Kalau dia berubah kepada yang lebih mewah hidup dia, gaya hidup yang lebih mewah, dekat situ baru berlaku perubahan dari segi status sosial dia. Itu yang cuba nak disampaikan dekat sini. Yang kedua, perkahwinan untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang wanita yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana berkahwin dengan seorang lelaki dari keluarga kaya dan dihormati oleh masyarakat. Perkahwinan ini dapat menaikkan status wanita tersebut daripada kelas pertengahan kepada kelas atasan. Wanita yang berkahwin daripada
kelas pertengahan berkahwin dengan pasangannya daripada golongan orang yang kaya dan dihormati oleh masyarakat daripada kelas atasan. Dengan perkahwinan tu tadi secara tak langsung boleh mengubah status wanita ni tadi daripada kelas pertengahan kepada kelas atasan. Itu perubahan yang berlaku dari segi perkahwinan lah. Okay. Seterusnya tempat tinggal. Okay, perubahan tempat tinggal atau rumah kediaman juga boleh menaikkan status sosial seseorang. Okay, sebagai contoh, berpindah dari rumah lama yang kecil ke rumah baru yang besar dan cantik, ataupun mengubah rumah sedia ada menjadi sebuah rumah banglo yang indah dan cantik dipandang. Ini secara tidak langsung meningkatkan taraf sosial dirinya. Okay, apa yang cuba disampaikan dekat sini, perubahan tempat tinggal seseorang individu tu, contoh daripada rumah setinggan kepada rumah teres 2 tingkat. Ada berlaku daripada rumah yang kecil, sempit dan kurang selesa kepada rumah yang baru yang lebih besar dan bercantik dan yang lebih selesa. Okey, perubahan kat situ yang kita panggil perubahan mobiliti sosial dari segi tempat tinggal tadi. Ataupun mengubah suai rumah sedia ada daripada kecil kepada rumah yang lebih besar seperti banglo contohnya. Okey, secara tak langsung boleh meningkatkan taraf sosial diri individu tersebut. Okay. Untuk yang seterusnya, kita pergi kepada perubahan tingkah laku. Okay, bagi menaikkan taraf sosial, seseorang individu akan berusaha mengubah tingkah laku, penampilan, cara berpakaian, cara membawa diri dalam kalangan masyarakat agar dipandang tinggi. Okey, sebagai contoh, seseorang sanggup menjaga penampilannya sehabis baik, memakai pakaian yang mahal, cantik dan mewah dengan tujuan orang akan memandang tinggi dan hormat kepadanya dan dilihat seperti kelas atasan. Okey, perubahan tingkah laku ni lebih kepada personality daripada gaya yang biasa, gaya yang biasa kepada gaya yang lebih mewah ataupun yang lebih elegan. Kita nampak macam seperti kelas atasan. Okay, perubahan tu yang kita sebut sebagai perubahan tingkah laku tu tadi. Berlakunya meningkatkan taraf sosial dekat situ. Meningkatkan taraf sosial seseorang dari segi tingkah laku dia tu kita boleh sebut sebagai personality lah. Dia punya gaya dia berpakaian macam tu. Okay. Untuk yang seterusnya kita pergi kepada faktor pekerjaan. Okay, tindakan penukaran kepada profesi baharu antara jabatan dalam organisasi ataupun dalam sektor atau jenis pekerjaan yang sama boleh menyebabkan mobiliti sosial berlaku dalam kalangan seseorang. Okey, sebagai contoh, seorang guru akademik biasa dinaikkan pangkat menjadi guru besar di sekolah. Okey, faktor pekerjaan ni apa yang saya boleh terangkan, seperti daripada jawatan yang rendah, seperti guru tadilah, guru biasa tadi dinaikkan pangkat menjadi ketua dalam organisasi di sekolah tu. Okey, perubahan yang berlaku dalam organisasi ni antara contoh untuk mobiliti sosial. Okay, untuk yang terakhir, ahli ekonomi. Okay, organisasi ekonomi seperti perusahaan, koperasi, pihak bank dan sebagainya dapat meningkatkan pendapatan seseorang. Okay, semakin meningkat prestasi, semakin besar jawatan, semakin tinggi jawatan dan semakin bertambah pendapatan. Okay, secara tidak langsung kekayaannya juga bertambah dan status sosialnya dalam masyarakat juga meningkat. Okay, sebagai contoh, berniaga online. Okay, berniaga online, seorang individu ni ada berniaga online barang-barang kesihatan contohnya. Daripada peringkat yang bawah sekali, selepas mencapai target, dia akan dinaikkan level makin meningkat. Okay, dengan meningkat level dia tadi, dia boleh cari anak-anak buah bawah dia. Okay, bila dia mencari anak-anak buah bawah dia dan anak-anak buah dia pun sama-sama berniaga tadi dan mengembangkan diorang punya
tim ni tadi. Jadi semakin ramai yang terlibat dalam bisnes online ni tadi. Okey, bila makin ramai yang terlibat, okey, jadi prestasi pun makin meningkat dekat situ, dan kumpulan bisnes ni tadi semakin besar. Dan bila semakin besar, individu yang daripada bawah ni tadi, dia dah naik kepada ketua. Daripada ketua tadi, pendapatan dia secara tak langsung pun akan bertambah, dan secara tak langsung juga kekayaan dia juga semakin meningkat. Okey, dan boleh meningkatkan dia punya status sosial dalam masyarakat tu. Okey, itu yang kita maksudkan dari segi ahli ekonomi tadi. Perubahan mobiliti sosial yang berlaku dalam ahli ekonomi tu seperti yang saya nyatakan tadilah. Okey, sekian sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Amirul bin Wan Mahathir. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung sedikit sebanyak pembentangan yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, Ustaz Muiz dan Ustazah Najihatun. Saya akan menerangkan mengenai konsep mobility dari segi grafik. Seperti mana yang kita boleh lihat dekat skrin ni, terdapat piramid yang mana di atas sekali golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah. Mobility sosial ini boleh berlaku dalam dua keadaan, iaitu upward mobility dan downward mobility. Upward mobility ialah perubahan kedudukan seorang itu dia semakin menaik. Maksudnya sebagai contohlah, seseorang tu dia pendidikan dia sebelum ni diploma, dia upgradekan kepada ijazah. Tu nampak dia semakin naik. Okay. Seterusnya downward mobility, dia berlawan dengan upward mobility. Downward mobility ni dia semakin menurun. Sebagai contoh, orang kaya, kedudukan dia tu menurun kepada sederhana. Saya sampaikan. Seterusnya, mobility sosial juga boleh berlaku dalam dua keadaan, mobility mendatar dan mobility menegak. Apa itu mobility mendatar? Mobility mendatar itu ialah apabila ada berlaku perubahan kedudukan pekerjaan individu tanpa mengubah kedudukan dalam hierarki sosial. Maksudnya berlaku perubahan dekat dia, tapi dari segi hierarki sosial tidak berlaku. Sebagai contoh, pekerjaan dia tu berubah, tetapi dia punya kedudukan hierarki sosial tu tak berubah. Adapun mobility menegak, kedudukan itu berubah beserta hierarki sosial dia juga turut berubah. Okey. Seterusnya rumusan. Sedikit rumusan yang boleh saya rungkaikan. Mobility sosial adalah satu proses perubahan seseorang individu atau kelompok ke satu tahap ke tahap yang lain, sama ada menaik atau menurun. Seperti mana yang kita faham lah, mobility sosial ni dia boleh berubah sama ada naik ataupun turun. Okay. Mobility sosial boleh dinilai melalui dua peringkat, iaitu sama ada secara intergenerasi dan intragenerasi. Mobility juga boleh berlaku secara mendatar dan menegak. Berbagai aspek yang mempengaruhi mobility sosial ini seperti pekerjaan, tempat tinggal dan lain-lain. Banyak macam mana yang diceritakan oleh sahabat saya tadi. Itu saja sedikit sebanyak pembentangan saya pada hari ini. Mohon maaf seandainya ada salah dan silap daripada kami semua. Saya juga mohon maaf seandainya pembentangan saya hari ini agak kekurangan kerana kurang sihat sikit.
Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.